Seterusnya kita tengok sumber sejarah. Sumber sejarah dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ini adalah bahan-bahan dalam bentuk kertas, fosil, artifak dan keterangan lisan. Sumber yang belum diolah ataupun dicetak, sumber yang bersifat asli dan belum ditafsir, ataupun kita sebut apa saja sumber original. Sumber asal, itu dipanggil sumber primer. Contohnya, kad pengenalan pelajar, sijil peperiksaan, surat beranak, itu adalah sumber primer. Selain daripada itu, ada sumber-sumber rasmi yang lain, contohnya fail rasmi kerajaan, diary-diary yang ditulis oleh pemimpin, surat-surat peribadi, batu bersurat, manuskrip yang belum dicetak. Manuskrip ini adalah hasil tulisan ataupun karangan yang belum diterbitkan dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk bahan bercetak. Manakala sumber kedua ataupun sumber sekunder adalah sumber yang ditulis daripada rujukan sumber primer. Contohnya, terbitan bahan kajian melalui sumber primer ditulis oleh sejarawan atau pengkaji sejarah. Bahan ini maksudnya telah diolah, dicetak dan disebar kepada umum. Contohnya, pelajar baca ataupun melihat sesuatu peristiwa, kemalangan jalan raya, kebakaran dan sebagainya. Lalu pelajar menulis dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Lalu bahan yang pelajar tulis itu adalah cerita daripada apa yang berlaku. Itu dipanggil sumber sekunder. Contohnya buku teks sejarah, buku-buku akademik yang lain, ensiklopedia, akhbar, risalah, jurnal dan laporan tahunan jabatan. Laporan tahunan jabatan yang paling mudah untuk pelajar tengok adalah majalah sekolah. Majalah sekolah itu adalah merakamkan aktiviti sepanjang tahun, melibatkan persatuan akademik, kurikulum dan sebagainya. Itu dikategorikan sebagai sumber sekunder. Ini contoh sumber primer. Fail jabatan biasanya ada di pejabat-pejabat, contohnya di pejabat sekolah. Diary. Diary ini ada berbentuk individu, ada berbentuk negara, di mana pemimpin-pemimpin mereka ada setiausaha yang dilantik oleh kerajaan untuk mencatat program-program yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara, contohnya Perdana Menteri. Surat peribadi, surat antara kerajaan kepada kerajaan, itu disimpan oleh arsip negara. Manuskrip, manuskrip yang ditulis sebelum dicetak, dan juga batu bersurat. Batu bersurat ini maksudnya satu tulisan yang ditulis ataupun dipahat pada batu. Sumber primer yang lain kita tengok tulang, penemuan tulang-tulang, dan tulang-tulang ini akan dihantar ke makmal untuk menjalani proses radiokarbon, di mana umur tulang tersebut akan diketahui. Contohnya tulang dinosaur berusia 70 juta tahun. Jadi bagaimana ahli sains tahu? Dia ada proses di makmal yang melibatkan kajian saintifik yang dipanggil pentakrikan radiokarbon. Di tengahnya kita tengok fosil. Apa maksud fosil? Fosil ini adalah kesan tinggalan haiwan prasejarah ataupun tumbuhan ataupun apa saja yang melekat pada batu, dan kesan ini kekal sehingga pada hari ini. Itu dipanggil fosil. Manakala artifak adalah ciptaan-ciptaan ataupun yang dibuat oleh manusia dan ditemui sama ada melalui proses gali cari dan sebagainya. Contohnya disimpan oleh
seseorang individu secara turun-temurun. Itu juga dipanggil artifak. Contoh-contoh artifak seperti pinggan mangkuk, patung-patung, alat-alat kegunaan harian dan sebagainya serta senjata pun boleh dikategorikan sebagai artifak. Sekarang kita tengok sumber sekunder yang melibatkan buku, contohnya buku teks, ini buku tata bahasa, jurnal, ensiklopedia, akhbar, apa saja akhbar dipanggil sumber sekunder, dan juga wawancara. Sumber sekunder yang lain seperti berita yang memaparkan apa yang berlaku ataupun menceritakan semula apa yang berlaku, pengkisahan, contohnya pengkisahan tentang tokoh-tokoh, itu dipanggil sumber sekunder. Penceritaan, contohnya oleh Tok Selampit, Penglipu Lara dan sebagainya. Perbualan kita menceritakan apa-apa yang telah berlaku kepada kawan, lalu faktanya itu dianggap sebagai sumber sekunder. Dan persembahan-persembahan. Sekarang kita tengok pula penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan dalam sejarah ada 3. Sekarang kita tengok yang pertama adalah kaedah bertulis. Kaedah bertulis adalah maklumat yang diperolehi daripada sumber yang ditulis, dilakar atau dipahat pada batu, dinding gua, lukisan pada dinding gua, tulisan pada kulit kayu, tulisan pada daun kayu, pahatan ataupun ukiran pada logam, gading dan kertas. Sumber ini dapat membantu sejarawan memperolehi maklumat mengenai sesuatu perkara, sesuatu peristiwa ataupun kejadian, tokoh-tokoh, tulisan-tulisan tentang undang-undang dan adat resam. Sebelah kiri atas, kalau kita tengok tulisan pada kulit binatang, manakala di tengahnya itu, di sebelahnya itu ukiran pada kayu. Sebelah kanan atas tulisan pada buluh yang disatukan. Biasanya ini ada dalam tamadun Cina. Di bawahnya tulisan ataupun ukiran pada gading gajah. Di bawahnya lukisan ataupun tulisan pada dinding piramid dalam tamadun Mesir. Dan yang besar, gambar foto yang besar ini adalah tulisan pada dinding gua. Yang kedua dipanggil kaedah lisan. Bila lisan dipanggil, lisan ini adalah percakapan ataupun melalui mulut. Kaedah ini, maklumat diperolehi terus melalui responden, melalui ucapan, dia berucap, dia bercakap, penceritaan, pengisahan dan perbualan. Kaedah lisan berkait rapat dengan tradisi sastra rakyat seperti Penglipu Lara, Tok Selampit dan sebagainya, juga wayang kulit, dan biasanya kaedah seperti ini dia mengandungi mitos, legenda dan puisi. Dan juga ada unsur-unsur dongeng. Jadi sejarawan kena tapis dan pilih mana fakta, mana yang bersifat dongeng, mitos dan legenda. Dongeng itu sesuatu yang tak betul yang dimasukkan dalam cerita. Mitos itu adalah satu dakwaan tentang kehebatan-kehebatan tertentu pada tokoh. Manakala legenda itu seseorang yang hebat dan kadang-kadang kehebatannya itu ditokok tambah. Sejarawan akan memilih, mentaksir dan membandingkan fakta bagi mendapatkan kebenaran sesuatu maklumat yang diperolehi melalui kaedah lisan. Kelemahan kaedah ini juga terdapat unsur takut tambah sebagaimana yang cikgu beritahu tadi.
iaitu ada unsur dongeng, mitos dan legenda. Ini adalah contoh ucapan yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini dipanggil kaedah lisan berbentuk ucapan. Ini pula adalah kaedah lisan berbentuk penceritaan di mana seseorang berjumpa dengan sesuatu individu yang pernah mengalami peristiwa-peristiwa penting. Contohnya, pelajar hendak membuat kajian tentang tsunami 2014. Lalu pelajar-pelajar akan berjumpa dengan tokoh-tokoh yang mengalami peristiwa tersebut. Ini pula adalah forum yang disertai oleh pelbagai pihak dan dalam bentuk bulatan biasanya dipanggil forum. Kaedah yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ini berkaitan dengan proses gali cari, menemui barang-barang di laut, ataupun juga melibatkan angkasa lepas. Kaedah arkeologi adalah cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik. Bahan-bahan yang ditemui itu akan dihantar ke dalam makmah. Pelbagai cabaran arkeologi seperti angkasa lepas, maritim dan gali cari. Ahli arkeologi mendapatkan maklumat daripada tinggalan sejarah melalui proses gali cari. Kalau cari gali itu proses mendapatkan petroleum, contohnya oleh Petronas. Itu dipanggil cari gali. Manakala dalam konsep arkeologi dipanggil gali cari. Ahli arkeologi dapat membuat tafsiran dan pentakdiran tentang budaya masyarakat melalui bahan tinggalan sejarah tersebut. Contohnya, ada tinggalan yang ditemui berbentuk barangan tembika dan diukir di atasnya bahan-bahan yang berkaitan dengan agama. Lalu ahli sejarah boleh membuat tafsiran kepercayaan masyarakat pada artifak yang ditemui itu. Seterusnya, tafsiran terhadap maklumat yang diperolehi dapat dilakukan. Contohnya tadilah, apa yang diperolehi itu sama ada bahan agama, idiofak, bahan kegunaan harian atau sebagainya. Bahan dihantar ke makmal untuk pentakrikan radiokarbon untuk menentukan usia bahan. Seperti ulang dinosaur dapat diketahui umurnya melalui pentakrikan radiokarbon. Ini adalah contoh proses gali cari yang menemui rangka ataupun tulang manusia di sebelah kiri atas, manakala di sebelah kanan atas penemuan tulang dinosaur. Di sebelah bawah dipanggil arkeologi bawah air, menemui tinggalan-tinggalan sama ada kapal ataupun bahan-bahan yang tenggelam pada suatu waktu dahulu. 1.6 kita tengok tafsiran dalam sejarah. Tafsiran dalam sejarah berarti menerangkan ataupun mengulas fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Jadi tafsiran ini sentiasa berubah mengikut kajian yang dilakukan oleh sejarawan sesuai dengan apa yang diperkatakan dan definisikan oleh IHK. Kedua, wujud perbezaan dalam tafsiran. Contohnya tafsiran tentang sesuatu peristiwa yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Lalu konsep sejarah itu sendiri bukannya sesuatu yang tetap dan faktanya mungkin berubah-ubah ataupun bukan dipanggil rigid. Contohnya peristiwa penentangan Tok Janggut di Kelantan kerana British memperkenalkan sistem cukai. Sejarawan tempatan menganggap perjuangan menentang penjajah, manakala sejarawan barat menganggap itu adalah perbuatan pemberontak yang menentang penjajahan British. Lalu tafsiran ini kekal berbeza mengikut pendapat seseorang. Tafsiran sejarah antara sejarawan berbeza kerana pandangan yang berlainan, pemilihan sumber yang pelbagai
perbezaan ideologi dan tujuan penulisan. Satu 1.7 ataupun subtopik akhir, kita akan tengok apa kepentingan mempelajari sejarah. Pertama, bila kita mempelajari sejarah, kita akan mengenal asal-usul kita, asal-usul negara kita, bagaimana terbentuk. Lalu dengan ini kita akan menghormati usaha-usaha pemimpin dahulu untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan serta keamanan negara. Selain itu juga, apabila kita memahami sejarah, kita akan meningkatkan taraf ataupun tahap patriotisme, iaitu sayangkan negara. Dan kita juga akan mengambil iktibar supaya apa yang dilakukan oleh negara itu berada pada landasan yang betul dan tidak lagi mengulangi kesilapan-kesilapan masa lalu. Selain daripada itu, melalui pengalaman mempelajari sejarah juga, kita akan meningkatkan perpaduan. Contohnya, kita akan mengenal bagaimana peranan semua kaum di dalam Malaysia yang bersetuju menuntut kemerdekaan daripada British. Mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah di mana kita boleh berhujah ataupun mengaplikasikan apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir adalah membangunkan negara dan bangsa. Contohnya, melalui pengalaman kini, kita berhadapan dengan COVID yang menyebabkan kita dihadkan pergerakan dan dirancang sebaik mungkin oleh kerajaan. Lalu kita boleh menjadikan apa yang berlaku kini sebagai pengalaman untuk dan iktibar agar suatu hari nanti tidak berlaku lagi kejadian-kejadian kita melanggar arahan daripada pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa. Sekarang kita tengok pula glosari ataupun istilah-istilah yang kita jumpa sewaktu kita belajar di dalam bab 1, iaitu mengenali sejarah. Pertama, kita tengok iktibar. Iktibar bermaksud pengajaran, iaitu apa mesej ataupun yang kita dapat daripada peristiwa sejarah. Monograf. Monograf ini adalah tulisan, huraian ataupun rencana oleh para sejarawan. Tafsiran. Tafsiran ini adalah penjelasan, pengertian ataupun pendapat yang diberikan oleh ahli sejarah berdasarkan kajian saintifik ke atas sesuatu peristiwa sejarah. Tambur merupakan satu riwayat dahulu kala, contohnya riwayat apa? Hikayat Malim Deman, Hikayat Merum Mahawangsa, itu dipanggil tambur. Manakala arca adalah patung daripada batu ataupun kayu ataupun bahan logam yang dipahat, diukir dan dibentuk menyerupai sesuatu. Paleografi merupakan ilmu yang mengkaji dan menganalisis bahan kuno, contohnya daripada daun lontar, daun papirus, tanah liat atau batu. Itu dipanggil paleografi atau paleografi. Epigrafi merupakan ilmu kaji tulisan kuno pada batu, tugu ataupun prasasti, yakni batu bersurat. Contohnya tulisan hieroglif, tulisan piktograf, tulisan cuneiform. Glosari yang seterusnya kita jumpa adalah ekskavasi. Ekskavasi ini adalah proses kumpul bahan sejarah secara masa lampau pada tapak arkeologi melalui proses gali cari. Manakala gerik merupakan penandaan petak berbentuk empat segi di kawasan gali cari. Empati adalah memahami perasaan orang lain. Manakala satu istilah yang cukup penting di dalam sejarah yang kita belajar adalah kronologi.
Kronologi ini adalah urutan masa sesuatu peristiwa berdasarkan tarikh atau kejadian. Baiklah pelajar, itu saja yang kita belajar dalam bab 1. Cikgu harap pelajar dapat memperolehi maklumat dan pengetahuan sejarah sebelum kita lanjutkan pembelajaran ke bab 2. Cikgu harap pelajar dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang ada secara online sepanjang PDPR yang pelajar ikuti kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.